Allahu 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 Allah. Kenapa kita tak buat, tuan-tuan? Sebab kita selalu bagi pelbagai alasan. Apa antara alasan kita? Saya tak pandai buat, saya tak tahu macam mana nak buat. Tuan-tuan rasa lepas saya masuk Islam, ketika usia saya 16 tahun, apa yang saya tahu untuk saya nak sampaikan kepada mak bapak saya? Apa yang saya tahu, tuan-tuan? Saya pun tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Apa yang ada pada diri saya hanya keinginan bagaimana saya nak bagi tahu dekat orang. Nak buat dakwah dekat orang yang kita kenal jauh lebih susah daripada nak buat dakwah dekat orang yang kita tak kenal. Betul ke tak, tuan-tuan? Dan nak buat dakwah dekat family kita jauh lebih susah daripada kita nak buat dekat orang yang kita kenal. Nak buat dakwah dekat mak bapak kita lagi susah. Kenapa, tuan-tuan? Because they know what we did last summer. Sebab mereka tahu semua perkara tentang diri kita. Saya waktu itu umur 16 tahun, macam mana nak bagi tahu dengan mak bapak saya apa yang dia orang buat salah? Kena tembak. Kena tembak apa? Belajar pun tak habis lagi, ada hati nak ajar orang. Kau tu makan pun aku tanggung. Makan pun aku tanggung, cari makan sendiri dulu. Lepas tu boleh ajar orang. Betul ke tak? Namun apa yang saya buat? Pakcik Anip tadi, Ustaz Zul tadi sangat-sangat membantu. Saya ajak orang-orang masjid datang ke rumah. Saya ajak orang masjid datang ke rumah. Dan mereka sangat membantu. Saya tak give up tau, tuan-tuan. Saya tak give up. Kenapa saya tak give up? Sebab saya sayang dekat mereka. Sebab tu saya tak give up. Sampaikan satu masa, tuan-tuan, 2 tahun yang lepas, abang saya yang last pun semua dah masuk Islam. Hari ini alhamdulillah, semua keluarga saya telah pun menjadi seorang Muslim. Bukan sebab saya hebat, tuan-tuan. Tak ada. Hidayah ni siapa bagi? Hidayah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kerja kita apa? Menyampaikan risalah Islam, tuan-tuan. Tapi ramai daripada kita tak buat kerja kita. Kita tak menyampaikan risalah Islam. Bagaimana kita nak mengharapkan hidayah? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidayah sedangkan kita tak buat kerja kita? Menyampaikan risalah tadi, kerja kita tak buat. InsyaAllah kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi result dekat kita. Do you agree? So saya nak, tuan-tuan, hari ini semua orang yang hadir dekat sini, semua orang kat sini, tuan-tuan, saya nak sama-sama kita azam paling kurang buat dakwah dekat satu orang bukan Islam. Tengok, kadang-kadang bila kita cerita tentang dakwah dekat orang bukan Islam, kita ni meletakkan expectation sangat tinggi tau. Sebab kita fikir, wah, mesti kena pandai cerita, mesti kena jadi macam Dr. Zakir Naik, mesti kena bagi chapter number, verse number, chapter number, verse number. Tak, kita buat dalam lingkungan yang kita mampu. Sambil itu kita tambah ilmu. Tengok, nak buat dakwah dekat orang bukan Islam senang je. Paling kurang kita boleh bagi risalah Islam. Betul tak? Kalau kita tak pandai nak cerita macam Dr. Zakir Naik, ambil CD Dr. Zakir Naik, bagi hadiah dekat orang bukan Islam. Belikan buku-buku berkaitan dengan Islam, bagi hadiah dekat orang bukan Islam. Senang je kan? Perlu cakap ke? Tak perlu cakap pun, bagi hadiah aja. Betul tak? Itu pun kadang-kadang kita tak buat. Namun apa yang saya nak bagi tahu, kalau dah mula bagi hadiah dekat orang bukan Islam, jangan stop setakat itu. Upgrade lah diri. Kita dulu bila pergi darjah 1, bila kita dapat skor A dalam semua mata pelajaran, kita berhenti belajar ke? Darjah 2 tak payah pergilah. Kan? Kalau kita ada anak, darjah 1 dia dah skor, dapat semua A. Darjah 2 kita tak hantar dia lagi kan? Dah cukup lah dia dah skor darjah 1. Ya ke? Tak kan? Kita mesti akan sambung dia, betul lah. Sama juga bila kita buat dakwah, kita dah mula level 1, sambil itu kita belajar dan kita upgradekan diri kita. Kita upgradekan diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga ada bagi beberapa kaedah bagaimana kita nak buat dakwah dekat orang bukan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tips.
Tips apabila kita nak buat dakwah dekat orang bukan Islam, apa yang Allah kata? Allah kata carilah persamaan. Allah suruh kita cari persamaan. Hari ini bila kita bincang dengan orang bukan Islam pun kita cari perbezaan. Tapi Allah suruh kita cari persamaan. Persamaan nombor satu adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah na'budu illallah. Sebab tuan-tuan, kalau kita belajar, kalau kita kaji dalam semua agama ini, dalam semua kitab-kitab scripture, dalam kitab-kitab scripture mereka disebutkan bahawasanya Tuhan hanya satu. Apabila satu orang datang berjumpa dengan Jesus Christ dan tanya, what is the most important commandment in your teaching? Dia tanya, apakah pengajaran ataupun apakah perintah yang paling tinggi dalam ajaran kamu? Jesus Christ bagi tahu, eduna ilahainu eduna ihad. Dalam bahasa Hebrew, yang bermaksud sesungguhnya Tuhan aku dan Tuhan kau hanya satu. Dia tak kata aku Tuhan. Jesus Christ dalam ajaran dia bagi tahu, dalam Bible kalau kita baca, dia kata the Father is greater than I. The Father is greater than all. I by myself can't do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I don't seek my own will, but I seek the will of my Father who have sent me. Sesiapa yang bagi tahu aku tak buat sesuatu dengan keinginan aku sendiri tetapi melalui keinginan Tuhan yang telah menghantar aku, he's a Muslim. Dia tak kata pun, tengok, bila dia kata my Father is greater than I, bermaksud ada kuasa lebih besar daripada dia. Mana mungkin dia jadi Tuhan? Benda-benda ini bila kita start buat dakwah, kita pun akan belajar. Kalau kita nak bincang dengan orang Hindu, kita cari kepada persamaan. Tengok, tadi apabila Jesus Christ dia bagi tahu Tuhan hanya satu, itu yang Islam pun ajar, betul ke tidak? Betul ke tak? Paling senang quote surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Surah Ikhlas ni adalah surah yang menggambarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kaedah paling mudah. Betul? Surah Ikhlas. Dan apabila kita jumpa dengan orang Hindu pun cari persamaan. Apa persamaan Islam dengan dia? Tengok. Dalam Hindu tuan-tuan, dia ada kitab, dia ada banyak kitab, dia ada 4 kitab. Yang paling tinggi iaitu kitab Veda. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. Kemudian dia ada Upanishad, dia ada Tirukular, dia ada Tirumural, dia ada Bhagavad Gita, dia ada Mahabharata, dan dia ada banyak lagi kitab. Dan kalau kita lihat dalam Chandogya Upanishad disebut, dalam Chandogya Upanishad kan number 6, Ade number 2, ayat yang pertama menyebut Ekam Evad Vityam, yang bermaksud Tuhan hanya satu. Natasya Prastima Asti, Tuhan tidak ada rupa dan tidak menyerupai sesuatu apapun. Islam ajar benda ni kan? Dan cari persamaan dengan mereka. Dan kalau kita lihat, kita tak ada masa untuk bincang semua benda berkaitan dengan perbandingan agama dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak buat pada hari ini, saya nak first kita ada kesedaran dan keinginan nak buat dakwah dekat orang bukan Islam. Itu nombor satu tuan-tuan. Kalau kita ada keinginan itu akan menyebabkan kita pun nak belajar bagaimana nak buat dakwah dengan mereka. Apa kaedah yang boleh kita guna. Namun saya bukannya kata tuan-tuan kena hafal semua benda ini baru boleh buat dakwah dekat mereka. No. Buat tuan-tuan sepatutnya dah boleh start daripada sekarang dan buat dalam lingkungan yang tuan-tuan mampu buat. Kemudian upgradekan diri. Saya waktu masuk Islam, saya pun tak tahu semua benda ni. Tapi lepas saya belajar benda ini, bukan sekadar ia memudahkan saya untuk buat dakwah dekat orang bukan Islam, malah dia menguatkan lagi iman saya dalam Islam. Bila saya tahu semua perkara ini, saya mula yakin keputusan yang saya buat 16 tahun dahulu adalah keputusan yang betul. Iman saya lagi meningkat. Sama juga tuan-tuan, bila tuan-tuan buat dakwah dekat orang bukan Islam, iman tuan-tuan terhadap agama tuan-tuan akan mula meningkat. Betul? So tuan-tuan, sebagai konklusinya, sebagai kesimpulannya, saya harap setiap daripada kita yang hadir pada hari ini, kita sama-sama akan berazam untuk buat dakwah dekat orang bukan Islam. Paling kurang 1 orang tuan-tuan. Dan tuan-tuan, untuk information tuan-tuan, dekat luar sana kami pun ada buka booth. Kalau tuan-tuan nak buat secara berjamaah, tuan-tuan pun boleh join kami, bantu kami. Kami ada buat seri dakwah, kami ada buat dakwah jalanan. Even tuan-tuan boleh belajar bagaimana nak buat dakwah dekat orang bukan Islam. Even kalau nak belajar perbandingan agama dan sebagainya, boleh datang bersama dengan kami, tuan-tuan boleh belajar. Dan kami juga ada buku. Ini buku The Choice. The Choice ni ditulis oleh Syekh Ahmad Didat. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris.
Dan susah kita nak dapat dalam bahasa Melayu. Tapi yang ini dicetak dalam bahasa Melayu. Bukan bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Allah